Aku je yang tak dengar. Saya tak dengar. Izlan buka mic. Dengar tak? Dengar. Okay. Tapi kenapa macam gema? Bergema. Sekejap. Sekejap. Gema lagi tak? Gema. Sekejap. Kau ada 2 device kan sekarang ni. Bagi satu jauh. Okay. Dengar tak? Dah, okey. Okay. First soalan tu. Darjah 6.1 menunjukkan Okay. Darjah 6.1 menunjukkan sebahagian komponen sel darah manusia. Disuruh terangkan fungsi struktur M, 4 markah. So, kita boleh buat fungsi tu, kita tulis 2 ciri, lepas tu 2 fungsi untuk setiap ciri tu. Lepas tu first kita cakap M ialah eritrosit. Lepas tu ciri dia kita first berbentuk cakra dwicekung untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu dan meningkatkan penyerapan oksigen ke dalam sel. Lepas tu second, mempunyai membran yang kenyal untuk memudahkan pergerakannya bagi melalui salur darah. Itu soalan next. Darjah 6.2 menunjukkan sistem peredaran darah bagi 2 organisma, P dan Q. Tengoklah organisma P ni ikan, Q katak. Lepas tu, soalan dia,
Bandingkan sistem peredaran darah P dan Q, 10 markah. So bila 10 markah tak semestinya kena buat semua perbezaan, boleh juga buat persamaan. So kita buat 5 persamaan, 5 perbezaan. Persamaan dia, kedua-duanya mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Lepas tu kedua-duanya mempunyai darah sebagai medium pengangkutan. Lepas tu kedua-duanya mempunyai ruang atrium dan ventricle. Kedua-dua jantung tidak mempunyai septum. Lepas tu last persamaan, kedua-dua darah melalui ke dalam salur darah. Itu persamaan dia. Perbezaan dia kena buat perbandingan, kena guna perkataan manakala. Okay, first perbezaan. Organisma P ialah ikan, manakala organisma Q ialah katak. P mempunyai 2 ruang di dalam jantung, manakala Q mempunyai 3 ruang di dalam jantung. P ialah sistem peredaran tunggal, manakala Q ialah sistem peredaran ganda 2. Lepas tu, P mempunyai peredaran sistemik sahaja. Q mempunyai peredaran sistemik dan pulmonari. Sekali, darah beroksigen diangkut terus ke badan untuk P, manakala darah beroksigen diangkut ke jantung dan kemudian ke badan untuk organisma Q. Faham tak? Mantap. Okay, next. Raja 6.3 menunjukkan dialog antara seorang doktor dengan seorang wanita berkaitan kepentingan vaksinasi kepada anaknya. Soalan dia diminta terangkan kesan kepada kanak-kanak jika ibu bapa mereka menolak pengambilan vaksin. So menolak maksudnya kena perkataan negatif lah semua. So 6 markah. Kesan buruk dia lah. First, kita kena cakap keimunan badan dia akan berkurang. Maksud kalau keimunan badan berkurang ni, dia mempunyai kepekatan antibodi dalam darah yang rendah. So bila antibodi dia rendah, dia akan mudah dijangkiti oleh sebarang jangkitan penyakit. Bila dia mudah dijangkiti, dia pun mudah untuk menjangkitkan penyakit tu kepada orang lain. Lepas tu, kurang perlindungan kepada jangkitan apabila terdedah. Tu last sekali kita boleh cakap jangka hidup dia lebih pendek. Okay, next. Soalan Raya SBP 7. Rajah 7.1 menunjukkan kepekatan antibodi dalam darah individu M yang memperoleh sejenis keimunan. Tengok graf dia ni. Kena tahulah graf ni jenis apa. Graf ni keimunan pasif buatan. Berdasarkan Rajah 7.1, terangkan jenis keimunan yang diperoleh oleh individu M. 4 markah. So, jenis keimunan dia. Kita boleh cakap mula dia jenis keimunan pasif buatan. Lepas tu, keimunan ni diperoleh melalui antiserum. Kita boleh terangkan ikut graf tu kan, suntikan pertama dengan suntikan kedua. So, suntikan pertama mengandungi antibodi, menyebabkan aras antibodi meningkat. Disebabkan oleh badan yang tidak menghasilkan antibodi sendiri, maka aras antibodi menurun. Lepas tu, suntikan kedua diberi apabila kepekatan antibodi berkurang selepas suntikan pertama. Okay, next. Soalan B. Rajah 7.2 menunjukkan mekanisme semula jadi yang menghentikan pendarahan pada manusia. Okay, tengok ni tahulah pembekuan darah. Soalan dia, dia cakap seorang budak lelaki telah tercedera lengannya. Dia mengalami pendarahan yang berpanjangan selepas kecederaan disebabkan oleh pembekuan darah tidak berlaku secara normal.
Ramakan akibat jika mekanisme seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.2 gagal berlaku. So, dia cakap kat situ, pendarahan yang berpanjangan dan pembekuan darah ni tak berlaku secara normal. So, kita tahu dia mengalami penyakit genetik iaitu penyakit hemofilia. Itu 6 markah. So, first kita cakap yang kita tahu, individu tersebut mengalami hemofilia iaitu penyakit genetik. Ini membuatkan dia kehilangan darah yang berlebihan. Ini menyebabkan tekanan darah individu itu akan menurun kerana darah tidak mengalir dalam sistem peredaran darah yang tertutup. Kawasan luka terdedah ke persekitaran menyebabkan patogen dari luar boleh masuk dalam badan. Sekali luka tu akan sembuh dengan lambat. Okay. C. Rajah 7.3 menunjukkan sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Soalan dia minta kita bandingkan sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. 10 markah. So, kita buat study juga. Kita buat 5 persamaan, 5 perbezaan. Persamaan sistem peredaran darah dengan sistem limfa ialah kedua-dua sistem ini terlibat dengan pengangkutan bahan. Kedua-dua sistem mempunyai salur masing-masing. Kedua-dua sistem terlibat dengan sistem pertahanan badan. Kedua-dua sistem mempunyai leukosit. Tu sama. Perbezaan dia, sistem peredaran darah dengan sistem limfa. Kena guna perkataan manakala. Okay. First, salur darahnya tidak mempunyai injap untuk sistem peredaran darah, manakala salur darah mempunyai injap sistem limfa. Kedua, sistem peredaran darah tidak mempunyai nodus limfa, manakala sistem limfa mempunyai nodus limfa. Yang ketiga, sistem peredaran darah mempunyai kandungan eritrosit dalam salur darahnya, manakala untuk sistem limfa tidak mempunyai kandungan eritrosit dalam salur darahnya. Sistem peredaran darah mempunyai kandungan limfosit yang rendah, manakala sistem limfa mempunyai kandungan limfosit yang tinggi. Akhir sekali, sistem peredaran darah mempunyai organ pengepaman jantung, manakala sistem limfa tidak mempunyai organ pengepaman. Okay. Next, rajah 4 menunjukkan sistem limfa dan sistem peredaran darah manusia. Dia bagi rajah 4 tu ditunjuk N kapilari darah. Soalan dia, nyatakan dua peranan sistem limfa dalam pengangkutan. Peranan dia untuk menyerap koenzim yang tidak meresap ke dalam vena daripada bendali tisu. Lepas tu, dia mengangkut asid lemak dan gliserol melalui laktil. Lepas tu, huraikan proses pembentukan bendali limfa yang berlaku di antara kapilari darah dan N. 3 markah. Apabila tekanan hidrostatik yang tinggi yang terdapat di dalam arteri, sebahagian kandungan plasma darah meresap melalui dinding kapilari darah ke dalam intestis, ruang intestis, ataupun ruang antara sel. Kemudian 10% daripada bendali intestis tu meresap ke dalam N, iaitu kapilari limfa. Lepas tu soalannya, bandingkan komposisi cair dalam kapilari darah dan N. Okey, jawapan dia untuk soalan komposisi tu, kapilari darah mempunyai darah, manakala N mempunyai bendali limfa. N tu kapilari limfa. Lepas tu darah mengandungi protein plasma, manakala N tidak mempunyai protein plasma.
soalan tadi yang next tu B1. Soalan ni diminta terangkan bagaimana sistem limfa melengkapi sistem peredaran darah. Jawapan dia, dengan mengembalikan bendali intestis berlebihan ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle. Tu B2, soalan dia tanya terangkan kesan jika bendali tisu berlebihan tidak dikembalikan ke sistem peredaran darah. Apakah punca ia berlaku? Okay, ni sebenarnya penyakit edema. Penyakit ni berlaku apabila seseorang itu sering duduk dan kurang bergerak. Ini akan menyebabkan tiada pengecutan otot rangka untuk membantu pengaliran limfa. So, dia tak kembali dekat tu. Okay. Next. Soalan Rajah 4.1 menunjukkan graf sejenis keimunan. Namakan jenis keimunan yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1. Keimunan aktif buatan. Okay, terangkan mengapa suntikan kedua tu adalah perlu. Kerana suntikan pertama tidak mencukupi untuk melindungi seseorang melawan sesebuah penyakit. Suntikan pertama hanya dapat merangsang badan menghasilkan antibodi yang sedikit. Sebab itulah suntikan kedua ni diperlukan sebagai dos penggalak untuk meningkatkan penghasilan antibodi. So, bagi dia banyak. Lepas tu, soalan dia yang bawah tu, berikan satu contoh penyakit yang boleh dilindungi dengan jenis keimunan itu. Keimunan tadi tu lah, aktif buatan tu. Antara penyakit dia, poliomyelitis. Okay. Okay. B1. Berikut menunjukkan suatu artikel tentang penularan wabak virus di Sarawak. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, terangkan rawatan yang perlu diberikan jika seseorang budak lelaki digigit oleh anjing liar. Rawatan yang dia kena ambil lah antiserum. Bila dia digigit oleh anjing liar tu, penyakit dia ni rabies. So penyakit tu kena antiserum. Lepas tu kenapa kena antiserum? Sebab keimunan ni sementara untuk melawan penyakit. Lepas tu next. Okay, nyatakan jenis keimunan yang diperolehi oleh budak lelaki dalam 4B1. So, tadi pun sama antiserum tahu. Dia keimunan pasif buatan. Lepas tu berikan dua perbezaan antara jenis keimunan yang dinyatakan di 4E1. Keimunan aktif buatan diperoleh melalui suntikan vaksin, manakala keimunan pasif buatan diperoleh melalui antiserum. Lepas tu, tempoh keimunan yang diperoleh oleh keimunan aktif buatan ialah kekal lama, manakala keimunan bagi keimunan pasif buatan ni tempoh dia sementara sahaja. Okey. Rajah 4.2 menunjukkan seorang budak lelaki yang mengalami demam disebabkan jangkitan virus. Okey, terangkan bagaimana demam membantu menentang patogen dua markah. So, kita mula cakap virus ni antigen. Lepas tu, kita cakap ciri-ciri patogen. Patogen tu yang virus tu lah yang serang tu. Patogen adalah sensitif terhadap haba. So,
kan demam panas. So bila patogen ni antara ciri-ciri dia sensitif terhadap haba. So demam ni boleh membunuh patogen tu dengan merencatkan pertumbuhan patogen. Bila dia tak tumbuh dah patogen, banyak lama-lama dia akan matilah. So boleh menentang patogen tu. Okay, itu je. Dah habis. Okey, terima kasih Izlan. Ada sebarang soalan nak tanya Izlan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, so dekat sini tajuk 1 tingkatan 5. Yang penting adalah jenis sel darah iaitu eritrosit, leukosit, kemudian pembahagian darah dan juga sistem-sistem peredaran darah dalam tu. Lepas tu sistem peredaran darah terbahagi kepada beberapa jenis, tolong hafal. Kemudian kalau tengok tadi Izlan buat dalam bentuk point form, tapi kalau boleh dalam jawapan nanti terutamanya esei tolong buat dalam bentuk ayat yang panjang ya. Tadi Izlan nak terangkan jadi dia buat dalam bentuk point form. Okey. Kemudian dekat keimunan pastikan tulis nama keimunan penuh. Kalau pasif apa. Kalau aktif apa. Kemudian ingat kalau keimunan pasif buatan diperolehi melalui antiserum. Okay, antiserum maksudnya dia dah ada antibody siap-siap dalam tu. Jadi dia hanya guna sahaja. Itu sebabnya dia semakin lama semakin menurun. Jadi kita kena boostkan dia dengan ambil lagi satu antiserum. Berbanding dengan vaksin adalah virus, iaitu virus yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. So your own body akan keluarkan antibody sendiri. Okay, jadi that's why antibody tu akan sentiasa kekal dalam badan. Okay, boleh ada masalah? Tak ada je. Ada yang tak faham? Okay. Antigen apa? Mana antigen? Dekat mana antigen? Last. Okay, virus adalah antigen. Maksudnya dia apa tu yang ada yang boleh merubah kepada membahayakan badan lah. Okay, dia umpama patogen. Okay, lagi? Ada soalan yang lain? Ada soalan yang lain? Tak ada. Okay. Antigen adalah bahan yang menyebabkan kamu punya sistem keimunan menghasilkan antibody untuk melawannya. So virus adalah bahan yang membuatkan badan kamu mengeluarkan antibody untuk melawannya. Dan virus itu adalah patogen itu adalah sensitif terhadap haba sebabkan kamu demam, maka demam akan merencatkan pertumbuhan patogen tadi. Okey. Ada masalah lain? Okay, next hari Jumaat. Damia. Ataupun Damia nak teruskan saja. Yang mana satu? Jumaat cikgu. Okey, baiklah. So itu saja untuk hari ini. So Jumaat pukul 4. Selepas itu hari Sabtu. Dah siap? Kertas 3?